Okey, hari ni kita nak belajar buat ayat, tapi bukan ayat yang biasa-biasa. Kita nak membina ayat gramatis. Apa dia ayat gramatis ni? Pernah dengar tak ayat gramatis? Tak. Tak pernah ya. Ayat gramatis ni ialah ayat yang mempunyai perkataan yang betul kat dalam dia, perkataan yang sesuai, yang betul, tata bahasanya betul dan ayatnya panjang dilengkapi dengan keterangan. Dia ada keterangan. Dia bukan ayat pendek, dia ayat yang panjang, ada keterangan. Ya, kemudian ayat tu mestilah menggunakan perkataan yang betul, yang tepat dengan tata bahasa yang betul dan tepat. Biasanya kalau tahap 1 kita buat ayat pendek kan. Contohnya Ali dan Siti bermain buaian. Habis titik. Itu ayat pendek, ayat mudah. Tapi ayat yang gramatis kita tambah keterangan. Tambah keterangan, ayat akan jadi panjang. Ya, panjang. Tapi bila kita tulis panjang, kita kena pastikan penggunaan perkataan dan penggunaan tata bahasanya betul. Okey? Jadi kita nak berlatih ya. Macam mana buat ayat panjang? Ayat panjang mesti betul. Kalau ayat panjang salah, markahnya pun sikit. Ya. Jadi kita nak ayat panjang yang markahnya penuh. Kita tengok. Bila kita nak buat ayat, biasanya kita mulakan dengan subjek. Subjek itu ialah siapa? Ayat kita mengenai siapa? Contohnya, subjek kita ialah Ali dan Siti. Kita hendak membuat ayat mengenai Ali dan Siti. Ali dan Siti buat apa? Aktiviti. Masukkan aktiviti ataupun kata kerja yang sesuai. Bila masukkan kata kerja, masukkan imbuhan yang sesuai. Okey? Ali dan Siti bermain buaian. Ya? Ali dan Siti bermain buaian. Jadi kita nak sambung. Sini boleh titik ya. Kalau kita titik kat sini pun betul. Tapi ayatnya ayat mudah, ayat pendek. Kita nak buat ayat gramatis, kita kena tambah keterangan. Kita kena tambah keterangan. Jadi keterangannya, Ali dan Siti bermain buaian. Di mana? Di mana dia main? Kita boleh tambah di taman permainan. Bila dia main dan bagaimana dia main. Mana-mana pun boleh. Nak tambah bila pun boleh, bagaimana. Kalau bila Ali dan Siti bermain buaian di taman permainan pada waktu petang. Kalau kita nak guna bagaimana macam mana? Ali dan Siti bermain buaian di taman permainan. Bagaimana kena letak dengan menaiki ke. Tapi tak sesuai dekat sini. Dengan membawa ke, boleh. Dengan memakai ke, bagaimana biasanya kita sambung dia dengan perkataan dengan. Kalau bila, pada. Bila kita guna pada, bagaimana kita guna dengan. Di mana kita guna perkataan di. Okey, itu cara membuat ayat gramatis. Kita tengok contoh yang seterusnya. Kita nak bercakap mengenai siapa? Mengenai Encik Jamal. Encik Jamal ni buat apa? Menunggang basikal. Kalau kita titik kat sini, dia jadi ayat mudah. Ayat pendek. Tapi kita nak buat ayat gramatis. Kita tambah keterangan. Encik Jamal menunggang basikal di mana? Di hadapan taman. Bila? Bagaimana? Bila letak pada. Kalau bila kita letak pada. Pada setiap petang. Kalau nak tambah bagaimana? Dengan macam mana? Boleh tambah. Tapi tak tambah pun dah okey dah ni ayat ni ya. Dah cukup panjang. Encik Jamal menunggang basikal di hadapan taman pada setiap petang. Okey. Okey. Untuk bagaimana ni, selain dengan ada juga perkataan lain kita boleh guna. Boleh juga kita guna perkataan sambil. Boleh ya. Contohnya, Encik Jamal menunggang basikal di hadapan taman pada setiap petang sambil menyanyi. Nampak lagi panjang. Bagaimana dia tunggang basikal sambil menyanyi. Boleh tambah ya. Jadi, ayat yang seterusnya nombor 3. Kita bercakap mengenai siapa? Mengenai Aizat. Aizat ni buat apa? Aizat memanjat tangga. Di mana? Di taman permainan
Dia letak dengan. Dengan ni adalah dengan ni adalah bagaimana ya. Dengan berhati-hati. Aizat memanjat tangga di taman permainan dengan hati-hati. Boleh kita tambah bila? Boleh. Pada pada pagi itu contohnya. Pada pagi itu. Okey. Yang seterusnya, siapa? Aina dan adik lelakinya. Aina dan adik lelakinya buat apa? Bermain jongkang-jangkit di mana? Di taman permainan. Bagaimana? Dengan gembira. Pada setiap petang. Boleh? Boleh tambah lagi bila kat sini. Pada setiap petang, pada hujung minggu. Okey? Jadi kita kena sentiasa fikir kataan yang sesuai ataupun kita kena kembangkan imajinasi kita untuk buat ayat yang gramatis. Okay, contoh seterusnya kita nak bercakap mengenai siapa? Mengenai Azmirul dan kawan-kawannya. Azmirul dan kawan-kawannya buat apa? Bermain gelongsor. Di mana? Di taman permainan. Bila? Pada waktu petang. Jadilah ayat ni, Azmirul dan kawan-kawannya bermain gelongsor di taman permainan pada waktu petang. Okey. Faham? Ini cara buat ayat gramatis. Okey, sekejap ya. Kita tunjuk lagi. Okey. Ini adalah cara lain ya untuk kita panjangkan ayat kita. Ada banyak cara ya. Okey. Assalamualaikum teacher. Waalaikumsalam. Okey. Biasanya ayat pendek kita panggil ayat tunggal. Dia pendek, dia tunggal ataupun dia ayat mudah. Contoh ayat tunggal dan ayat majmuk. Ayat tunggal maksudnya satu. Assalamualaikum Dia ada teacher. 1 poin. Waalaikumsalam. Ayat majmuk dia ada banyak ayat dan dia gabung jadi satu ayat yang panjang. Ini di antara contoh lain ayat gramatis. Ayat tunggal dia ada 1 poin, dia ada 1 ayat. Ayat majmuk dia ada banyak ayat digabung-gabung jadi satu ayat yang panjang. Okey, contoh ayat tunggal dan ayat majmuk dengan perluasan subjek dan predikat. Kita tengok contoh. Subjek ayat kita mengenai siapa? Subjek ni ayat kita mengenai siapa? Mengenai Hani. Okey, kita boleh masukkan perluasan subjek. Hani ni siapa? Hani ni seorang murid. Hani ni seorang murid. Okey, kita boleh masukkan predikat. Kita nak cerita Hani ni rajin. Hani rajin. Kemudian kita ceritakan tentang Hani. Hani seorang murid. Kita boleh tambah yang rajin. Rajin buat apa? Dalam pelajaran. Okey, ini cara untuk kita gabung. Kita buat ayat majmuk ya. Ayat majmuk kita gabung 2 atau lebih ayat-ayat tunggal. Ayat tunggal pertama, Hani seorang murid. Ayat tunggal kedua, Hani rajin dalam pelajaran. Bila kita gabung jadi Hani seorang murid yang rajin dalam pelajaran. Ini juga adalah ayat gramatis. Okey? Okey. Kedua. Ayat tunggal pertama, Hani dan Azli. Hani dan Azli buat apa? Belajar di kelas tahun 6 Bestari. Okey, sekarang kita nak perluaskan subjek. Kita nak cerita tentang Hani dan Azli ni bagaimana. Hani dan Azli serta Bonbeng. Oh, dia ada kawan seorang lagi nama Bonbeng. Belajar di kelas tahun 6 Bestari. Kita luaskan lagi di mana? Di Sekolah Kebangsaan Seri Kasih. Kita tambah nama sekolah. Jadi ayat jadi panjang. Ini salah satu cara kita nak panjangkan ayat kita supaya jadi ayat gramatis. Kita luaskan subjek dan kita luaskan predikat. Nanti saya tunjuk contoh lagi. Dan sekarang ada lagi contoh. Sekejap, kecilkan sikit. Besar sangat ni. Okey. Ini adalah ayat gramatis juga. Nampak dia panjang kan? Contoh ya, kata nama. Biasanya subjek adalah kata nama kan. Biasanya kita nak buat ayat, kita menggunakan subjek. Subjek selalu kita guna kata nama atau kata ganti nama. Kata ganti nama tahu? Dia, mereka, saya. Tahu. Anwar kata kerjanya mandi. Anwar mandi. Kemudian kita masukkan apa? Ini kita panggil kata
Sambil kata apa? Kata bantu ya. Anwar mandi sambil menggosok badannya dengan sabun supaya dapat menghilangkan kotoran. Kita masukkan sambil, kita masukkan perkataan dengan, kita masukkan perkataan supaya. Bila kita masukkan perkataan sambil, dengan, supaya, ayat awak akan jadi panjang. Ya, perkataan sambil, dengan, supaya membantu kita untuk menghuraikan ayat kita yang pertama tadi. Ayat tunggal kita ialah Anwar mandi. Pendek kan Anwar mandi. Jadi kita panjangkan dia dengan memberi dia huraian. Macam mana nak hurai? Kita masukkan perkataan sambil, dengan, supaya, ataupun kerana, untuk. Ada banyak perkataan lain yang kita boleh guna untuk huraikan ayat pendek kita. Supaya dia jadi ayat gramatik. Anwar mandi. Mandi macam mana? Anwar mandi sambil menggosok badannya. Dengan apa? Dengan sabun. Kerana apa? Supaya dapat menghilangkan kotoran. Nampak ayat jadi panjang. Ya. Di ayat kedua. Anwar bersarapan. Ini ayat pendek. Nampak ayat bersarapan pendek sangat kan? Jadi kita nak panjangkan dia. Kita nak gramatiskan dia. Anwar bersarapan dengan apa? Kita tambah dengan hidangan yang telah disediakan oleh ibunya. Okey, yang kita boleh tambah perkataan, kita boleh gunakan perkataan yang untuk panjangkan ayat kita. Ya, Anwar bersarapan dengan hidangan-hidangan apa? Hidangan yang telah disediakan oleh ibunya. Ayat seterusnya, Anwar duduk. Ayat Anwar duduk ni adalah satu ayat ya, ayat pendek. Kita nak panjangkan ayat Anwar duduk. Anwar duduk di mana? Di atas. Kita masukkan kata hubung. Di atas kerusi. Kemudian kita masukkan perkataan sambil. Sambil berbual-bual. Kita masukkan perkataan dengan. Dengan ahli keluarganya. Okey? Ayat tu akan jadi panjang. Bila kita masukkan perkataan ni, kita akan menjana idea. Kita akan terfikir, dengan apa? Sambil apa? Untuk apa? Supaya apa? Yang apa? Okey, jadi kita akan selalu berfikir. Bila kita menggunakan perkataan-perkataan yang teacher gariskan tu. Seterusnya, Anwar menunggu. Anwar menunggu ni ayat lengkap ya. Tapi terlalu pendek. Anwar menunggu. Menunggu apa? Anwar menunggu bas untuk. Dia nampak. Dia tambah perkataan untuk. Untuk apa? Untuk ke sekolah. Di tepi jalan raya. Nampak dia huraikan di mana? Di tepi jalan raya. Di mana jalan raya berhampiran rumahnya. Ya, Anwar menyandang. Anwar menyandang. Anwar menyandang apa? Beg sekolahnya. Kita masukkan yang, kata hubung yang berisi buku-buku dan alat tulis. Jadi macam mana kita nak panjangkan ayat? Senang je. Kita kena ingat kita ada kata bantu. Banyak kata bantu, kata hubung, kata sendi. Seperti sambil, dengan, supaya, untuk, kerana. Supaya ayat kita jadi panjang. Sekarang kita nak buat latihan. Saya keluarkan latihan. Nampak? Sekejap, saya besarkan. Ini ada, kat sini ada kata kerja. Gambar dan kata kerja. Sekejap, yang gambar ni dah buat dah ni. Nak tukar gambar lain lah. Yang ni pun, boleh lah gambar ni belum. Okay. Gambar yang pertama. Memandu kereta. Macam mana kita nak buat ayat daripada gambar ni menggunakan kata kerja memandu kereta? Sekarang ni kita dah tahap 2. Kita nak buat ayat gramatis. Siapa boleh cuba? Kalau kita buat ayat pendek, kalau kita tanya murid tahun 1, tahun 2, tahun 3, mesti dia sebut ayah memandu kereta. Pendek kan? Ayah memandu kereta. Tapi kita boleh panjangkan dia dengan menggunakan perkataan kerana, untuk, nak pergi mana. Kan? Macam mana kita nak panjangkan? Siapa boleh bagi contoh? Ayah memandu kereta
Boleh tak kita letakkan perluasan untuk kereta? Kereta apa ni? Ni, tahu tak, kereta Saga contohnya. Ayah memandu kereta, boleh juga kita sebut kereta baru, kereta Saga, kereta warna apa, kereta lama. Itu adalah perluasan untuk perkataan kereta. Ayah memandu kereta barunya, contoh ya. Barunya, nak letak warna pun boleh. Yang berwarna biru. Pergi mana? Ayah memandu kereta barunya yang berwarna biru ke sekolah. Ini kita menggunakan kaedah perluasan. Kalau kita nak gunakan kaedah kata hubung tadi, ayah memandu kereta ke mana? Ayah memandu kereta menuju. Ayah memandu kereta. Ayah memandu kereta barunya yang berwarna biru ke sekolah. Sekolah. Kalau kita nak buat ayat menggunakan sambil, untuk, supaya, tadi macam mana? Boleh tak? Ayah memandu kereta sambil, guna sambil. Sambil berbual-bual dengan anaknya. Berbual dengan anaknya. Titik. Habis. Ke mana? Nak terus ke mana? Ke sekolah. Ke sekolah. Ataupun ayah memandu kereta menuju sekolah. Kalau tempat lain, ke Cameron Highland contohnya. Okey. Kita tengok gambar yang seterusnya. Menunggang basikal. Siapa yang menunggang basikal? Kita kena cari subjek dia dulu. Yang tadi subjeknya ialah ayah. Kan? Siapa ayah? Yang ni siapa? 3 orang budak lelaki. Kita boleh letak 3 orang budak lelaki. Ataupun kita boleh letak nama Ali, Amir dan Abu contohnya. 3 orang, lama tertinggal pula orang. 3 orang budak lelaki. Okey, ini adalah subjek. Menunggang basikal. Boleh tak kita tambah sambil? Sambil apa? Sambil berbual-bual. Boleh tak kita tambah untuk pergi ke sekolah? Boleh. 3 orang budak lelaki menunggang basikal sambil berbual-bual untuk pergi ke sekolah. Nampak? Kita guna perkataan sambil, kita guna untuk. Okey, nombor 15. Mendayung sampan. Siapa yang mendayung sampan? Boleh letak nama, boleh letak 2 orang budak lelaki, ataupun boleh letak nama, ataupun sebut adik saya ke. Apa-apa pun boleh, asalkan ada subjek. 2 orang budak lelaki. 2 orang budak lelaki, ataupun kita tulis adik-adik saya. Adik-adik saya mendayung sampan. Boleh guna perkataan pada, sambil. Adik-adik saya mendayung sampai pada. Boleh guna pada tak? Pada waktu petang. Waktu petang sambil melihat pemandangan. Melihat pemandangan cantik. Okey, jadi panjang kan ayat tu. Adik-adik saya mendayung sampan pada waktu petang sambil melihat pemandangan cantik. Nombor 16. Siapa yang membonceng motosikal? Ayah. Ayah membonceng motosikal. Ayah membonceng Boleh tak kita motosikal. guna perkataan untuk pula? Boleh. Macam mana? Ayah membonceng basikal. Membonceng untuk. Ini macam dia bawa anak dia pergi main badminton je ni. Macam ada raket je. Kan? Ayah membonceng motosikal untuk menghantar
Anaknya Anak ataupun ni adik. pergi Hantar adik. Adik mana? Ke sekolah. sekolah. Nak letak apa lagi? Sekolah. Kerana. Kerana apa? Nak letak kerana kerana apa? Kerana Kalau tak nak kerana, nak letak apa? Ayah membonceng motosikal untuk menghantar adik ke sekolah. Okey, titik. Cukup. 17. Menaiki kereta api. Siapa yang menaiki kereta api? Ni macam orang perempuan je. Kita letak ibu dan kakak lah. Ibu dan kakak menaiki ibu kereta dan api. kakak menaiki kereta api. Boleh letak untuk. Boleh letak pada. Untuk pergi ke mana? pergi ke Kita nak pergi mana ya? Kuala Lumpur. Kuala Kuala Lumpur. Lumpur. Pada bila? Bila? Pada pagi. Minggu lepas. Boleh? Minggu lepas boleh? Okey, nampak ayat ni jadi panjang. Ibu dan kakak menaiki kereta api untuk pergi ke Kuala Lumpur pada minggu lepas. Okay, 18. Menggonggong tulang. Siapa yang menggonggong tulang ni? Siapa? Seekor anjing. Boleh? Anjing kan tu? Ekor anjing menggonggong tulang. Okey. Nak sambung apa? Nak tambah mana? Di mana? Di mana? Di tepi semak, di padang, di tepi rumah saya, di tepi sekolah, di hadapan sekolah. Di tepi sekolah. Di Apa hitam ni? Irfan? Irfan ni. Seekor anjing menggonggong tulang di kawasan semak. Betul? Betul. Irfan. Teacher remove nanti. Di kawasan semak. Seekor anjing menggonggong tulang di kawasan semak. Kawasan semak ni kat mana? Di tepi rumah saya. Boleh? Ataupun dekat ataupun berhampiran rumah saya. Di kawasan semak berhampiran. Dan rumah Irfan saya. Okey. Ini cara kita nak buat ayat gramatik. Padam ya. Sekarang kita nak baca contoh yang dia bagi ni. Lagi panjang dia buat kita tengok. Sama tak yang kita buat tadi. Nombor 13. Irfan, baca. Irfan. Ravi bersama memandu kereta pulang ke rumahnya selepas puas berkelah di air terjun. Wow, ayat ni sangat dramatis. Encik Ravi. Okey, subjeknya Encik Ravi. Kemudian dia bagi perluasan. Encik Ravi ni dengan siapa? Bersama ahli keluarga. Kemudian baru masuk kata kerja. Encik Ravi bersama ahli keluarga memandu kereta pulang ke rumahnya selepas puas berkelah di air terjun. Dahsyat ayat ni ya. Ayat gramatis. 14. Ali dan kawan-kawannya. Okey, dia letakkan subjek Ali dan kawan-kawannya. Baca. Menunggang. Irfan. Menunggang basikal dengan berhati-hati menuju ke rumah masing-masing selepas sekolah tamat. Selepas sekolah tamat. Nampak dia gunakan perkataan selepas untuk waktu. Okey, selepas Ali dan kawan-kawannya
menunggang basikal. Irfan. Dengan, dia masukkan dengan. Dengan ni menunjukkan bagaimana ya. Bagaimana dia menunggang basikal dengan berhati-hati nak pergi mana. Menuju ke rumah masing-masing bila selepas sekolah tamat. Okey, 15. Darwish boleh baca. Boleh. Raju. Raju mendayung sampai di sebuah sungai. Manakala kawannya menunjukkan ke arah yang hendak ditujui. Pak, subjeknya ialah Raju. Kata kerjanya ialah mendayung sampan. Kemudian dia masukkan di mana? Di sebuah sungai. Manakala. Manakala ialah kata apa? Kata hubung. Manakala kawannya menunjukkan arah yang hendak ditujui. Nombor 16, Irfan baca. Ramu. Ramu membonceng motosikal ayahnya dengan menggalas raket badminton untuk menyertai pertandingan badminton yang akan diadakan di sekolahnya. Panjang ayat ni. Ramu. Subjeknya adalah ramu. Kata kerjanya ialah membonceng. Membonceng apa? Motosikal ayahnya. Ramu membonceng motosikal ayahnya. Bagaimana? Dengan menggalas raket badminton. Kerana apa? Untuk menyertai pertandingan badminton yang akan diadakan di sekolahnya. Okey? Nombor 17. Sebab tu bila kita tengok gambar, kita kena perhatikan. Kita nampak tadi ada orang bawa raket. Jadi kita boleh agak dia pergi mana. Dia nak buat apa. Dan ada apa ya. Itu kita panggil hebat berfikir aras tinggi. Kita berfikir di luar kotak. Kita nampak, kita fikir menggunakan idea kita sendiri. Itu panggil hebat. Sebab tu kalau kita pandai tulis karangan, kita pandai buat ayat gramatis, itu adalah kemahiran berfikir aras tinggi. Nombor 17, baca Izzatul, Puan Ros. Puan Ros dan anaknya bersiap sedia menaiki kereta api yang baru sahaja tiba di stesen kereta api. Bagus. Okey, Puan Ros adalah subjek. Puan Ros ni buat apa? Puan Ros dia masukkan perluasan dan anaknya. Puan Ros dan anaknya bersiap sedia ni adalah perluasan. Ya, kata kerjanya adalah menaiki kereta api yang baru sahaja tiba di stesen kereta api. Yang terakhir nombor 18, Darwish. Seekor Darwish. Boleh Darwish. Seekor anjing menggonggong seketul tulang yang dijumpai di tepi jalan sambil berlari menuju ke rumah tuannya. Subjeknya ialah seekor anjing. Kata kerjanya ialah menggonggong. Menggonggong apa? Seketul tulang. Siapa kat sini tak tahu apa dia subjek dan dia tahu subjek tapi dia tak tahu predikat. Okey, predikat ialah ayat ataupun frasa ataupun bahagian ayat yang berada selepas subjek. Kalau subjeknya seekor anjing, selepas dia ni adalah predikat. Kalau subjeknya Puan Ros dan anaknya, yang selepas ni adalah predikat. Kalau subjeknya Ramu, selepas Ramu ni adalah predikat. Kalau subjeknya Raju, selepasnya adalah predikat. Sebab tu cikgu selalu sebut dalam predikat ada kata kerja. Mendayung sampan, memboncing, bersiap sedia menaiki kereta, menggonggong seketul tulang. Ya, jadi kata kerja biasanya duduk di dalam predikat. Dia tak duduk dalam subjek.
Dalam subjek hanya ada kata nama ataupun kata ganti nama. Seekor anjing menggonggong seketul tulang. Seketul tulang ni mana dapat? Yang dijumpai di tepi jalan. Kemudian dia masukkan perkataan sambil. Sambil berlari pergi mana? Menuju ke rumah tuannya. Kita buat satu lagi. Padam dulu. Satu lagi. Mengelek. Tahu tak apa dia mengelek? Mengelek. Mengelek tu Mengelek bawa dekat ketiak ni kita panggil sebelum mengelek. tikar. Mengelek segulung tikar. Siapa boleh buat ayat? Siapa boleh buat ayat mengelek segulung tikar tu? Siapa nak cuba? Darwish. Mengelek segulung tikar. Sebut je tak apa. Nanti teacher betulkan. Nak letak nama ke? Nak letak seorang lelaki ke? Nak letak dia ke? Boleh. Letak nama. Kita tengok gambar tu. Dia dekat mana ni? Kita tengok gambar tu ya. Dia dekat mana? Macam dekat taman je. Ataupun dekat kampung. Tapi macam ada air-air kan kat sini? Banjir ni. Cuba buat ayat. Boleh letak nama ya. Azman contohnya. Ataupun Pakcik. Pakcik apa? Pakcik Ali. Ataupun seorang lelaki. Seorang lelaki mengelek. Seorang lelaki mengelek segulung tikar. Boleh letak sambil. Menuju. Kerana. Menuju ke. Selalunya banjir orang pergi mana? Pergi ke tempat yang selamat. Betul. Seorang lelaki mengelek segulung tikar menuju ke tempat yang selamat. Tadi dah kita sebut. Betul. Ke tempat yang selamat. Lagi. Panjangkan lagi. Cuba panjangkan lagi. Sambil mengharung. Mengharung kan ni? Mengharung. Mengharung ni dia jalan dalam air tu. Mengharung air. Ataupun sambil berjalan di dalam air yang tingginya. Yang tingginya diparas. Paras apa ni? Pinggang ke pinggul? Paras pinggul. Pinggang. Ikutlah diparas pinggang. Okey. Ulang balik. Seorang lelaki mengelek segulung tikar. Menuju ke tempat yang selamat. Sambil berjalan di dalam air. Air banjir kan? Air banjir yang tinggi diparas pinggang. Okey. Cuba buat nombor 20 pula Irfan. Mengukus. Irfan. Ibu mengukus. Dia kukus apa? Air. Mana kukus air? Kuih muih. Pulut. Nasi. Ibu mengukus pulut. Pulut boleh? Kuih muih. Boleh. Ibu mengukus pulut. Sambung. Untuk, kerana, sambil. Cepat. Ibu mengukus pulut. Pulut apa? Pulut kuning. Boleh pulut kuning. Untuk dijadikan hidangan.
Hidangan apa? Daging. Sambung sekali lagi. Irfan, mana Irfan ni? Ibu mengukus pulut kuning yang sedap. Mesti tambah yang sedap. Untuk dihidangkan kepada para tetamu yang akan datang sempena majlis, panjangnya majlis berkhatan Irfan. Boleh? Boleh. Panjang betul. Irfan boleh ulang tak? Oh. Irfan ulang boleh? Teacher sebut tadi. Lupa lah. Dah lupa balik. Irfan ni makan semut. Ulang. Cepat. Ubah-ubah sikit pun boleh. Ibu mengukus Siapa? kuih. Kuih. Lagi? Lagi? Reka-reka je, tak apa. Kita kena kembangkan imajinasi kita. Kita kena berbayang, imagine. Kita kena kreatif. Ibu mengukus kuih yang sedap. Sedap. Rasa sedap untuk tetamu. Untuk tetamu pendek sangat. Dah jam 5, masuk jam 6 dah ni. Yang sedap untuk dihidangkan kepada tetamu yang akan datang sempena majlis hari jadi adik saya Amira. Boleh? Ada. Tak boleh lah. Okey, Izatul boleh buat merebus. Ayah dan abang merebus. Merebus apa tu? Sate. Merebus sate ke tu? Ketupat sate kot. Macam ketupat je. Sate kita tak rebus. Sate kita bakar. Ketupat sate boleh. Ibu dan siapa? Ayah dan siapa tadi? Dan adik? Ayah dan abang? Ayah dan abang merebus ketupat sate. Kenapa rebus ketupat sate? Untuk kita nak raya je. Membuat persiapan hari raya. Hari raya. Macam tu lah. Kita kena bayang hari raya ke. Makan untuk apa. Ada majlis apa. Kena banyak bayang-bayang. Berimajinasi. Ni pun macam raya juga ni. Ada lemang ni Darwis. Cuba Darwis.